A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-312, insya-Allah. 312. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, insya-Allah, yang pertamanya feedback suara dan gambar, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Suara dan gambar okey, alhamdulillah. Dan yang keduanya, insya-Allah, kalau ada kemudahan, kita sama-sama untuk meneliti mushaf, untuk melihat mushaf sama-sama, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan tengok surah Maryam. Hari ini kita berada di pengakhiran surah Maryam dan kita akan masuk ke surah Toha. Jadi pada muka surat kita pada hari ini akan ada dua surah. Yang pertama sekali dah penghujung, iaitu 3 ayat daripada surah Maryam, dan kemudian kita akan masuk daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-12 daripada surah Toha. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat dan barakatnya kepada kita dan kefahaman kepada kita. Moga-moga kefahaman ini akan memanfaatkan kita semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Saya baca sikit, insya-Allah moga-moga kita akan mendapat keberkatan, insya-Allah, di pagi yang bahagia ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ini insya-Allah dalam ayat surah Maryam di pengakhiran ni, yang 3 ayat yang terakhir ni, kita tengok yang pertama sekali Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-96 96 Allah Taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya, penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Jadi kita tengok sentiasa digandingkan di antara beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh dalam kebanyakan daripada ayat-ayat Al-Quran macam itulah kan. Artinya iaitu memberi faham kepada kita bahawa tak cukup dengan amal soleh sahaja, tapi mesti syarat dia mesti beriman. Dan begitu juga tak cukup dengan iman saja, tapi mestilah beramal soleh. Bukan iman yakin tapi tak buat apa-apa. So maknanya seolah-olahnya apa gunanya? Gitu kan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala kata saya ja'alu lahum, Allah Ta'ala akan menjadikan untuk mereka, Ar-Rahman akan jadikan untuk mereka. Kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa Allah Ta'ala banyak sangat menyebutkan dalam surah Maryam ni perkataan Rahman. Allah Ta'ala gunakan nama Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahman. Memang nama-nama Allah SWT itu Asma'ul Husna. Jadi Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman sebanyak 16 kali sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni. Jadi Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, iaitu Allah akan menjadikan untuk mereka, saya ja'alu lahum, untuk mereka itu wudda, kasih sayang. Wudda tu kasih sayang artinya. Jadi ada ulama sebut sini sama ada kasih sayang itu Allah Ta'ala sayang kepada mereka, ataupun juga boleh memberi makna sini wudda di sini artinya iaitu kasih sayang sesama mereka. Allah Ta'ala jadikan rasa kasih sayang sesama mereka, sama-sama orang-orang yang beriman tu. Tu ayat 96 Alhamdulillah. Ayat yang seterusnya ayat 97, Allah Subhanahu wa taala kata fa innama yassarnahu bilisanik. Allah Ta'ala kata fa innama yassarnahu, sesungguhnya kami mudahkannya. Nya itu adalah Quran. Maknanya Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu, yassarnahu bilisanika. Bilisanika dengan lidah kamu. Maksud lidah kamu ni maksud dengan bahasa kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi maknanya sepatutnya orang Arab ni yang duduk, yang mendengar Al-Quran tu diturunkan, Allah Ta'ala turun kepada Nabi bacakan kepada mereka. Jadi sepatutnya mereka ni mudah faham. Mereka memang boleh faham pun, tak payah pun kan. Kalau kita mungkinlah perlukan kepada terjemahan dan sebagainya, tapi orang-orang Arab yang mula-mula yang menjadi kita kata core group yang mula-mula sekali yang mendapat Islam tu mereka ini sepatutnya faham. Sebab apa? Yassarnahu, mudah saya faham Quran ni. Bukanlah mudah maknanya mudah semua
Tak, tapi maksudnya ialah dalam bahasa yang bahasa simple, bahasa mudah, tak ada complicated. Ni bukan bahasa saintifik ke, bukan bahasa yang mana kena masuk universiti susah-susah untuk belajar untuk faham Quran. Ni bukan. Tapi maksudnya sini ialah maknanya kalau kita orang Melayu, kita kena belajarlah, of course kan. Seperti yang kita buat sekarang ni pada hari ni kan, walaupun simple insya-Allah kan. Tapi harapnya kita akan belajar lebih-lebih lagi. Jangan hanya cukuplah sekadar dengan sesi kita ni. Tapi lepas ni kena belajar lagi ni. Ramai lagi insya-Allah guru-guru ustaz-ustaz yang inilah kan yang akan boleh kita manfaatkan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala ni mudahkan. Quran ni maknanya mudah. Kalau tak nak juga belajar, tak nak juga faham, tak tahulah kan. Jadi yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin. Allah Ta'ala kata apa tujuan Quran ni? Adalah untuk memberi litubashshira, untuk memberi khabar gembira, untuk memberikan khabar syurga, balasan yang baik, pahala dan sebagainya, bihi dengan Quran itu almuttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang bertakwa, dia akan nampak, dia akan jumpalah kan macam-macam apa Allah Ta'ala janjikan kepada mereka dalam Al-Quran ni. Wa tunzira bihi, dan juga beri peringatan. Jadi yang pertamanya tubasyir, yang keduanya ialah tunzir, memberi peringatan, iaitu memberi amaran. Amaran apa? Amaran neraka dan sebagainya, iaitu menakut-nakutkan kauman ludda. Kaum yang mana? Yang ludda. Ludda ni ialah jamak kepada aladdu. Aladdu jadi ludda, jamak dia. Kalau satu dia aladdu. Aladdu ni maksudnya lah yang banyak berdebat, asal makna dia. Banyak berdebat, banyak songe, bukan mudah nak terima, macam-macam lah susahnya. Ludda itu banyak ginilah, banyak songe lah kita kata kalau dalam bahasa Melayu sekarang kan, maknanya kan macam ni lah sekali, macam ni lah, semua susah nak terima. Apa susah sangat nak terima kan? Jadi ada sebab lain rupanya yang sebab susah sangat nak terima tu. Jadi Allah SWT sebut sini wa tunzira bihi, Allah Ta'ala sebutkan itu adalah amaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh beri amaran kepada mereka ni, orang yang banyak sangat berdebat ni, yang susah sangat nak terima ni. Kemudian ayat 98, ayat yang terakhir dalam surah Maryam pada kali ni, wakam ahlakna qablahum, amaran lagi. Allah Ta'ala kata wakam, kam situ berapa, soalan dia. Kalau ikutnya soalan, tapi bukan maksud soalan sini. Bila Allah Ta'ala sebut wakam ni, wakam ahlakna maknanya banyak maksud dia. Wakam ahlakna qablahum, betapa banyaknya maksudnya, bukan berapa saja, bukan tanya soalan tapi maksudnya ialah berapa banyak, sangat-sangat banyak. Mana ahlakna, kami binasakan, qablahum, sebelum daripada mereka, sebelum daripada orang Arab lah ni. Jadi kalau kita sekarang ni, sebelum daripada ni lah kan, sebelum daripada orang-orang yang bongkok, orang yang tak nak terima Islam ni kan, dah banyak lah sebelum daripada ni. Kaum Lut ke, kaum Ad ke, kaum Samud ke, kaum Nuh ke, macam-macam kaum lah kan, Allah Ta'ala dah binasakan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata kam ahlakna qablahum, betapa banyak sebelum daripada ni, banyak sangat dah. Min qarnin, daripada bangsa-bangsa, daripada kaum-kaum. Qarnin tu bukan kurun, qarnin tu maksudnya bangsa, maknanya bangsa, kaum, manusia. Hal tuhissu minhum min ahadin, Allah tanya sekarang ni, tanya soalan ni, soalan tadi. Hal tuhissu, adakah kamu merasai? Kamu merasai maknanya minhum, daripada mereka tu, min ahadin, seorang daripada mereka, maknanya kamu dapat dengar tak? Itu maknanya kan, maknanya kamu dapat cuba pergi tengok kan, kamu dapat pergi tengoklah tempat kaum Samud ke, tempat mana-mana ke yang dah binasakan, tempat Firaun ke, kamu dapat rasa tuhissu minhum min ahadin, salah seorang daripada mereka ada, maknanya yang boleh hidup lagi, yang boleh ceritakan, boleh rasa. Dah mati semua dah kan, maknanya tengok yang tinggalnya adalah apa? Rumah-rumah kosong, yang tinggalnya piramid, yang tinggalnya ialah bukit, rumah-rumah dalam bukit kan, itu saja yang tinggal, yang lain tak ada dah kan. Maknanya Allah Ta'ala kata hal tuhissu minhum min ahadin, tanya soalan kan, kamu rasa ada siapa-siapa, cuba pergi, kamu ada dengar, ataupun au tasma'u lahum rikza. Rikza ni maksudnya ialah suara yang sedikit bunyi, sedikit bunyi kecil-kecil lah, mana kan, itu dalam bahasa Arabnya kata sautun khafi, suara yang sikit, itu rikza. Jadi Allah Ta'ala tanya, kamu cuba, kamu ada dengar apa-apa? Ada dengar, kamu rasa apa-apa, ada orang hidup lagi? Ada? Tak ada, mati semua kan. Kalau ada pun di Mesir contohnya kan, dalam piramid tu ada mumia, ada lah, tapi bergerak ke? Tak. Bercakap ke? Tak ada. Jadi kamu tak boleh dengar, kamu tak boleh rasa apa-apa, mereka semua dah mati kan, dihancurkan, sama ada dihancurkan ataupun ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya au tasma'u lahum rikza, kalau ikutnya soalan situ. Jadi jawapan dia la, tidak ni. Jadi kalau Allah Ta'ala tanya hal, jawapannya tidak kan.
hal. Adakah kamu dengar ada dari mereka? Kamu boleh dengar suara mereka ni? Jawab dia la. No, tak ada. Jadi alhamdulillah, surahul azim, kita telah tamat surah Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam tu insya-Allah ada orang beri salam tu, minta maaf, kadang-kadang tak perasan orang beri salam, jadi minta maaf lah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat lain tolong jawab kalau ada orang beri salam insya-Allah. Jadi surahul azim, maha suci, maha benar Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita tamat surah Maryam, insya-Allah kita masuk pula sekarang ni ke surah Toha, insya-Allah surah Toha. Jadi sebagai mukadimah sikit surah Toha ni ada 135 ayat, ada yang kata 136, ada sikit-sikitlah perbezaan di kalangan ulama-ulama yang menentukan dari segi adakah ini satu ayat tak satu ayat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita masuk sekarang ni ke surah Toha, surah Toha. Jadi surah Toha ini adalah Makkiyah. Surah ini turunnya di Mekah, dan ianya turun, dikatakan ulama mengatakan ianya turun pada sekitar tahun yang ke-5 tahun yang ke-6 gitu kenabian bukannya hijrah, tahun yang ke-5 atau tahun yang ke-6, iaitu semasa sahabat-sahabat telah mula pergi ke Habasyah tahun yang ke-5, dan juga sebelum daripada Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar ni masuk Islam selepas daripada sahabat-sahabat ni dah pergi ke hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ni berlaku 2 kali berlaku. Jadi kita akan tengok dalam surah Toha ni iaitu suasana pada masa itu, suasana semasa penurunan surah Toha ni ialah para sahabat pada masa itu ialah mereka ini sedang dianiaya, sedang disakiti, sedang di macam-macam lah kan. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun dikenakan tindakan-tindakan yang pelik-pelik oleh orang Quraisy ni. Jadi pada masa ni keadaan dahsyat azabnya teruk, sakitnya teruk kan, keadaannya teruk, dakwahnya, tapi dakwah terus berjalan, dia bukan berhenti. Jadi pada masa ni dikatakanlah maka banyak memerlukan kepada, kita kata tasliyah, iaitu menggembirakan, suatu benda yang menggembirakan, yang menghiburkan Nabi dan juga para sahabat. Jadi itulah suasana turunnya surah Toha ni. Dan kita akan tengok surah Toha ni dia terbahagi kepada tiga part. Yang pertama sekali ialah ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 8, dia adalah ceritakan tentang tasliyah kepada Nabi SAW, hiburan kepada Nabi SAW. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-98, 9 hingga 98 menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Jadi panjang kisah Nabi Musa sebenarnya dalam surah Toha ni. Kisah Nabi Musa dapat dakwah, dapat wahyu, kemudian tu seterusnya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi kepada Firaun. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa ni banyak kisahnya ialah semasa Nabi SAW berada di Mekah, dakwah Nabi Musa, kerana ada persamaan di antara apa yang berlaku pada Nabi Musa dengan apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok tu yang kedua. Yang ketiganya daripada ayat 99 sehingga ayat 135 dia kembali semula kepada tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para sahabat. Jadi kita akan tengok insya-Allah itu lebih kuranglah kesimpulan daripada surah Toha ni. Jadi itu keadaan surah Toha. Kita akan tengok insya-Allah yang pertama sekali surah Toha ni dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Toha. Perkataannya ialah Toha. Toha ni artinya ialah 2 huruf, To dan juga Ha. Dia panggil huruf muqatta'ah, sama dengan alif lam mim, sama dengan alif lam ra, sama juga dengan surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad. Makna tu semua tu adalah huruf-huruf yang dipanggil muqatta'ah, iaitu potong-potong. Maknanya kan satu huruf. Maksud dia, apa maksud kepada ni kita dah sebut sebelum daripada ni secara ringkasnya ialah pendapat ulama yang masyhur. Kalau ikut tafsir jalan lain, dia kata ialah maksudnya Allahu a'lamu bimuradihi. Maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu tentang maksud sebenarnya. Walaupun begitu, ada ulama-ulama lain mengatakan maksud dia ialah Allah Ta'ala nak cabar orang Arab bahawa Quran ini diturunkan dalam huruf-huruf yang mereka semua tahu, tapi kenapa mereka tak boleh nak ciptakan sebagaimana Al-Quran tu. Itu yang pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, setiap daripada huruf itu ada makna dia. To ada maknanya, Ha ada maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu semua tidak diputuskan lah. Itu hanyalah pendapat-pendapat ahli tafsir. Jadi kita akan tengok sini insya-Allah kan. Itu Toha ayat nombor 1. Ayat nombor 2 Allah Ta'ala kata ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan
ke atas kamu wahai Muhammad alaika al-Qur'ana, Quran ini litashqa, untuk kamu merasai susah. Sebab ayat ni turun dikatakan orang Quraisy ni mereka mengatakan gini, mereka buat tuduhan kepada Nabi SAW. Nabi ni hidup sebelum daripada dapat Quran ni 40 tahun, tapi tak ada masalah lah. Maknanya kita katakan hidup senang lenang, bahagialah bersama dengan Khadijah. Tiba-tiba turun Quran pada masa umur Nabi 40 tahun. Bila turunnya Quran, mulalah kan keadaan sukarnya dalam kehidupan baginda kan, dan begitulah Nabi berdakwahnya, tak cukup tidur lah kita katakan, malam qiyamul lailnya, siang harinya berdakwah, siang malam macam tu kan keadaan Nabi. Jadi orang-orang Quraisy pun start tengok, kata Muhammad ni susah, tengok susah, Quran turun menyusahkan awak. Jadi Allah SWT kata ma anzalna, Allah Ta'ala kata tidak. Ma ni dia menafikan, dia menafikan, la juga menafikan, tetapi la dengan ma dia berbeza sikit. Kalau la dia tidak, maksudnya tidaklah. Tapi kalau ma ni sebenarnya ialah dia menafikan, menolak kata-kata ada orang lain katakan sesuatu benda. Jadi sebab tu dia kata ma. Itu beza sikit antara ma dengan la. Itu kecantikan Al-Quran lah kita katakan. Jadi ma di sini maksudnya lah nak menolak, kerana ada orang kata Nabi ni tashqa, maknanya susah. Tashqa ni susah, celaka lah, macam-macam lah kan. Itu kata-kata orang kafir kan. Jadi Allah Ta'ala kata tak, no kan. Kami dalam Al-Quran juga saya nak sebut juga sini ialah anzalna. Kita tengok perkataan sini anzalna kan. Dalam Al-Quran dia ada kadang-kadang dia kata nazzalna, kadang kata anzalna. Jadi ada dua tu anzala, satu anzala, satu nazzala. Jadi makna dia sama, turunkan, tapi dari segi balarahnya, dari segi bahasa yang lebih halus ialah anzala ni ialah turunnya sekaligus, tapi kalau nazzala turunnya sedikit-sedikit. Itu beza dia. Jadi tapi di sini Allah Ta'ala kata kami tidak turunkan. Sini maksudnya ulama tafsir kata ialah maksudnya turun daripada Allah SWT ke Lauh Mahfuz. Jadi maknanya ialah dia turun tu sekaligus, kemudian turun sikit-sikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ialah turun daripada Allah tu sekaligus, tapi turun kemudian kepada Nabi berdikit-dikit lah kan, ataupun gradually kan, sikit-sikit. Itu beza dia. Jadi yang turun daripada sana tu kepada Lauh Mahfuz tu itu anzala. Jadi kemudian nazzala, dia itu turun sikit-sikit kepada Nabi selama 23 tahun. Tu beza dia kan. Jadi Allah SWT kata sini bukan kami turunkan Quran ni kepada kamu wahai Muhammad ni adalah untuk menyusahkan kamu, tidak kan. Illa, kemudian Allah Ta'ala kata illa, ianya adalah tazkirah, menjadi peringatan. Tujuan Quran tu adalah untuk menjadi peringatan liman yakhsha, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tanzilan, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Allah Ta'ala kata tanzilan. Jadi tanzilan di sini dia adalah nazzala. Nazzala tanzilan dalam bahasa Arab dia punya susunan dia macam tu. Jadi maknanya tanzilan iaitu turunnya itu turun sikit-sikit. Tanzilan turun sikit-sikit mimman khalaqal arda. Dari siapa? Quran ni bukan daripada Muhammad, tapi dia turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mimman, daripada yang menjadikan langit dan menjadikan bumi dan juga menjadi langit. As-samawat, langit. Langit 7 tu. Kemudian al-ula ni makna yang tinggi. Daripada perkataan asalnya ulia ni paling tinggi, maksud dia ulia. Macam kata aqsa, ulia, itu makna ulia tu tinggi, tapi bila dijamak dia jadi al-ula. Tu jamak kan, al-ula. Asalnya ulia, sama seperti kita kata kubra tu besar kan, kubra tu besar, tapi bila dijamak dia jadi kubar. Bila dia jadi plural dia jadi kubar, bila ni ulia dia jadi ula. Gitu. Itu dari segi bahasa Arab Jadi maksudnya ialah yang paling tinggi. Jadi Allah SWT ni makna Quran ini bukannya datang daripada kamu wahai Muhammad, tetapi tanzilan mimman khalaqal arda, turunnya daripada Allah, turunnya sedikit-sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan bumi dan menjadikan langit yang sangat tinggi. Kemudian seterusnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, turunnya daripada Rahman. Turunnya daripada Allah yang tadi kan yang menciptakan, iaitu dia ni adalah Ar-Rahman. Tengok kan Allah Ta'ala sebut gunakan nama Ar-Rahman lagi, yang mana 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy kalau ikut bahasanya maksudnya lah yang di atas arasy
bersemayang. Arash ni kalau ikut dari segi bahasa biasa ialah makna tu, kalau raja duduk di atas, tempat raja duduk takhta ke, tempat bersemayam ke kan. Istawa tu maknanya duduk atas tu kalau ikut. Tapi bila dalam Al-Quran, bila dikata Allah ni, Allah bersemayam di atas arash, bukan maksud bersemayam di atas arash tu. Jadi di sini ada perbezaan sikit di kalangan ulama-ulama kan, ulama salaf, ulama khalaf kan. Tapi ulama-ulama kita mutakhirin, mereka mengatakan bahawa maksud sini ialah bahawa iaitu Allah berkuasa di atas arash ni, berkuasa. Berkuasa bukan makna bersemayam, tapi maksud berkuasa di atas arash ni. Jadi kemudian seterusnya ayat yang ke-6 insya-Allah. Itu minta maaf ayat yang ke-5, ayat ke-6 insya-Allah. Sekarang ayat yang ke-6 seterusnya Allah SWT kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Miliknya lah. Sekarang ni kita tengok kan, lahu Allah Ta'ala depankan. Kalau ikut dari segi bahasanya, dia ni kita baru semalam ceritakan tentang satu yang indah daripada Quran. Kenapa dalam Quran ni kadang-kadang diletakkan depan, untuknya lah, miliknya lah apa yang di langit dan juga apa yang ada di bumi. Kalau ikutnya lah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah miliknya. Sepatutnya gitu ayat dia. Tapi dalam ayat ni Quran dia akan guna lahu ma fis samawati. Lahu tu diletakkan di depan. Jadi maksudnya apa? Hanya khusus miliknya, tak ada milik yang lain. Yang lain tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Sebab apa? Dialah yang menciptakan. Jadi bagi dia sahaja, itu kena ada perkataan sahaja maknanya. Bagi dia sahaja, hanya dia sahaja yang memiliki apa yang ada di langit, ma fis samawat, dan juga wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi, dan kemudian wa ma bainahuma, apa di antara keduanya, dan kemudian wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah bumi. Apa yang ada di bawah bumi ni dulu manusia tak tahu. Manusia dulu tahunya satu saja, bila gali-gali jumpa air, itu saja. Tapi sekarang ni manusia tahu kan bahawa sebenarnya di bawah bumi itu ada banyak benda-benda lagi kan. Banyak apa? Kita dah jumpa apa? Manusia jumpa petrol. Bila gali-gali lagi, jumpa galian. Bila gali-gali lagi, jumpa gas. Ada entah apa-apa benda lagi kita tak tahu kan, berada di bawah sana. Jadi semua itu adalah wa ma tahtas sar. Semua itu Allah kata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memanglah kita gali, Shell gali, Petronas gali, kita dapat mana jadi milik. Dia kata ni milik dia. Tapi sebenarnya hakikatnya kena tahu bahawa semua itu adalah lahu, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kalau kita keluarkan dalam tu, maka wajib kita kena keluarkan zakat dan sebagainya kan. Bukannya makna sebab apa? Itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak beri. Allah nak beri apa? Nak beri kawasan mana ada minyak ni, kawasan mana ada gas, kawasan mana ada galian, ada emas, ada tak tahu platinum ke, tak tahulah kita kata kan. Ada kita nak buat macam-macam kata kan. Jadi benda-benda tu semua adalah milik Allah kan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Apa yang ada di bawah ni kan. As-sara tu tanah asalnya kan. Wa ma tahtas sara, apa yang di bawah tanah. Kemudian wa in tajhar. Jadi maksudnya Allah Ta'ala memiliki, Allah Ta'ala tahu semua. Oleh kerana itu maka jika sekiranya kamu wa in tajhar bil qauli, ayat nombor 7 ayat nombor 7 kan. Wa in tajhar bil qauli. Qaul ni mana kata-kata. Jadi kata-kata ni apa? Berdoa ke, berzikir ke. Jadi Allah SWT kata wa in tajhar bil qauli, kalau kamu kuatkan suara ketika kamu berzikir, ketika kamu berdoa, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu apa? Allah Ta'ala tahu apa? Ya'lamu as-sirra, benda yang rahsia Allah Ta'ala tahu. Benda yang akhfa, yang suara rendah, suara yang kamu sembunyikan, Allah Ta'ala tahu. Jadi maknanya sini kan, tak payahlah kamu, kalau ikut dalam ayat ni ulama kata tak perlulah kuat-kuat meraung-raung kan, panggil Allah macam nak panggil manusia kalau jauh mungkin kita bertempik kan, tapi Allah Ta'ala tahu semua yang suara rendah pun. Jadi makna tak perlulah kuat-kuat untuk bertepik-tempik kan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini wa ma bainahuma, minta maaf ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Taala tahu as-sirra yang rahsia dan juga wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Jadi Allah Taala kata Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Lahu, baginya, miliknya ada al-asma, ada nama-nama al-husna, yang terbaik. Husna tu maknanya ialah daripada perkataan hasan. Hasan tu maknanya baik. Jadi husna maknanya yang terbaik, yang paling baik. Gitu al-husna. Kemudian habis itu kita masuk sekarang ni cerita. Jadi Allah SWT habis ayat 1 hingga ayat 8 kita kata adalah ayat-ayat yang merupakan tasliyah kepada Nabi, tasliyah kepada para sahabat yang dalam keadaan ditekan pada masa itu.
yang macam-macam kan. Biasalah kita ni manusia kan. Manusia ni bila ditekan, Nabi SAW pun adalah manusia. Jadi bila ditekan perlukan tasliyah daripada Allah SWT. Jadi sebab itulah Quran ni dia adalah merupakan tasliyah hiburan kepada manusia, kepada orang-orang yang bawa Islam ni, orang yang berdakwah kepada Islam, orang mengajak kepada Islam, orang yang bawa Quran untuk disampaikan kepada manusia, memang dia akan ditekan kan. Jadi sebab itulah maka perlukan kepada tasliyah begini. Dan kita tengok bahawa surah sekarang cerita tentang Nabi Musa ni kita akan berada di tengah-tengah kan. Tasliyah dimulakan di awal surah Taha, kemudian di penghujung bermula daripada ayat 99 sehingga ayat 135. Kita tengok sekarang nanti juga tasliyah daripada Allah SWT. Jadi dipenuhi, kemudian diceritakan tengah-tengah tu kisah Nabi Musa. Sekarang kita masuk kisah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT. Wahal ataka hadisu Musa. Allah Ta'ala mulakan ceritanya, adakah hal, tanya ni bukan tanya kita kata tanya ni, tapi tanya retorik kan, nak bagi sedar sikit kan. Bukan tanya tu tak tahu, bukan Allah tak tahu. Wahal ataka hadisu Musa, adakah telah datang kepada kamu hadis tu maksudnya ialah cerita. Tapi cerita bukan cerita kisah lah. Bukan kisah. Kalau kisah tu cerita juga, cerita yang lampau. Tapi hadis ni ialah satu benda, maksudnya benda yang baru, satu yang sebelum kamu tak tahu, peristiwa yang kamu tak tahu tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa, iaitu apa? Iz ra'a naron. Iz ni perkataan iz, iz tu ialah kalau ikut dalam bahasa yang kita katakan iz ra'a naron, iaitu ketika ni iz maksudnya ialah apa ni, minta maaf tak terbalik tersilap ni, muka surat ni tak silap sikit insyaAllah, minta maaf banyak-banyak jadi insyaAllah minta maaf muka surat ni tak terbalik. Jadi kita tengok mushaf cuba tengok mushaf. Jadi Allah SWT kata sini ialah kata iz ni maksudnya ialah bayangkan, soalannya macam tu, bayangkan apa? Ketika dia melihat api, faqala li ahlihim, lalu dia pun berkata kepada li ahlihi, kepada keluarganya pada masa itulah isterinya, ada yang kata anak-anaknya, dan juga binatang, dibawa lah binatang sikit kan, binatang ternakan sikit sebagai bekalan. Jadi pada itu ahlihi, keluarga dia, jadi dia kata umkusu, tinggal di sini kamu sini. Bila kita sebut umkusu tu maknanya dia bukan seorang lah, isteri dia bukan seorang kan, tapi dia ada isteri dan juga ada anak dia pada masa tu. Jadi umkusu, tinggal di sini. Inni anastu naro, aku melihat api, dia kata. Absur, anastu tu melihat, tapi melihat ni macam tak berapa yakin dia macam kita nak kata ialah melihat tapi macam perasan gitu, aku perasan macam nampak api gitu. Inni anastu nara la'alli atikum. Jadi Nabi Musa berkata la'alli, moga-moga aku dapat. Dia tak confirm tu, aku boleh bawa kepada kamu ni, min atikum, bawa kepada kamu minha biqabasin, satu cebisan daripada api. Ada yang kata bara sikit lah, qabas satu. Sebab pun pada masa tu dia kata Nabi Musa ni musim sejuk, kemudian berangin, kemudian dia agak sesat jalan pada masa tu. Jadi dia kata aku nak pergi untuk dapatkan api tu, au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku akan dapati pada apa ni, iaitu pada di situ tu tempat yang aku nampak api tu mungkin ada orang. Huda tu maknanya petunjuk apa, iaitu orang yang akan dapat menunjuk jalan lah, yang akan memberitahu kepada kita kan, sama ada sesat ke tak sesat kita ni. Jadi aku nak tengok sikit, aku mungkin ada orang di sana kata. Yang tu aku perasan. Jadi sebab tu lah api yang Nabi Musa nampak tu, ada setengah ulama tafsir kata dia saja nampak, family dia tak nampak, dia yang nampak, Nabi Musa yang nampak api tu. Jadi sebab tu dia kata kamu duduk sini, aku nak tengok, sebab aku nampak macam ada api sana. Jadi tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil Nabi Musa tu, supaya dia pergi ke tempat api tu kan. Dan sebenarnya ada satu benda yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Musa di situ, iaitu apa? Falamma ataha, apabila Musa pun datang ke tempat itu, nudia ya Musa, lalu dipanggil ya Musa. Kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil Nabi Musa ketika itu dengan manggil nama dia. Jadi mesti terkejut kita katakan, kalaulah kita bukan dalam gelapnya kan, tiba-tiba kita pergi ke situ, tiba-tiba dia panggil macam kenal kita, ya Musa, wahai Musa. Macam mana maknanya? Padahal Nabi Musa ni memanglah kan dia telah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak pernah lagi ke mana dapat wahyu sebagaimana begini kan. Dia telah bersama dengan Nabi Syuaib alaihissalam, sebagaimana menurut setengah riwayat, walaupun setengah riwayat lain kata bukan Nabi Syuaib lah, tapi wallahu alam kita kata Nabi Syuaib kan, menurut pendapat yang kuat dia kata Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib tu telah mengajar kepada Nabi Musa ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akidah semula kan, dah selesai benda tu. Cuma dia tak dapat wahyu lagi. Jadi tiba-tiba sini tengok dalam gelap tu kan, di tengah-tengah pada pasir tu, tiba-tiba panggil nama dia, dia ya Musa, wahai Musa. Mestilah dia terkejut kan pada masa itulah dia kata
Jadi tiba-tiba Allah SWT berkata, inni ana rabbuk, aku Tuhan kamu wahai Musa. Kemudian dia kata, fakhla'na alaik, buka kasut kamu. Kenapa buka kasut kamu? Setengah riwayat kata, setengah tafsir kata ialah supaya kaki dia tu tersentuh dengan tempat tersebut. Kalau pakai kasut tak tersentuh lah kan. Jadi wallahu a'lam lah kan kenapa sebab tu kan. Ada yang kata untuk menghormati kan, suasana yang tenang kan, dan cabut kasut supaya kamu ni gitu kan. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada sekarang ni di wadi itu makna oasis, makna kan al muqaddas yang suci, yang tua, yang bernama tua. Jadi apa cerita tentang Nabi Musa ni seterusnya kan, insya-Allah kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok seterusnya dalam ayat yang ke-13 di muka surat 313 insya-Allah muka surat 313 akan datang, kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam ayat yang ke-13 daripada surah Taha. Jadi insya-Allah jumpa lagi di siri yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah setakat itu saja. Insya-Allah jangan lupa, insya-Allah setiap hari, ikutnya setiap hari insya-Allah pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi insya-Allah. Setakat saja share dengan semua sahabat-sahabat semua insya-Allah yang lain, dan siapa-siapa yang nak tengok daripada muka surat 1 sampai muka surat 312 ni ada di dalam YouTube insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.